Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Muka surat ke-90 baris 5 daripada atas. Wa qala asy-syaikh asy-syarih rahimahullahu ta'ala wa qala asy-syaikh al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang al-Imam Muhammad bin Yusuf as-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, وكذا يجب وكذا يؤخذ وكذا أي كما سبق يؤخذ لأبي البحر يؤخذ منه أيضا أي كما سبق أنه لا يجب عليه أي على الله تعالى أنه أي هو شأن لا يجب عليه أي على الله تعالى فعل شيء من الممكنات ولا تركه أي ولا ترك فعل شيء من الممكنات إذ لو وجب عليه أي على الله تعالى شيء منها أي من الممكنات أي فعل شيء من الممكنات أو تركه عقلا أي في العقل كالثواب أي وذلك الشيء من الممكنات كائن كالثواب مثلا أي مثلت مثلا لكان أي لكان الله جل وعز مفتقرا إلى ذلك الشيء ليتكمل به بالشيء إذ لا يجب في حقه تعالى إلا ما هو كمال له أي لله ما هو أي ما كمال له أي لله وهو جل وعز الغني عن كل ما سواه وهو أي والله عز وجل وهو جل وعز وهو أي والله جل وعز الغني عن كل ما سواه أي سوى الله إلى آخره. Kata syarih terjemahan dia, dan demikian lagi diambil daripada, yakni diambil faham daripada istighna pula, ai istighna'u an kulli ma siwah itu, bahwasanya sya'an tiada wajib atas Allah Ta'ala, yakni pada akal, berbuat sesuatu daripada mungkinat, yakni sesuatu apapun, sesuatu secara umumlah daripada segala perkara yang mungkin, dan tiada wajib meninggalkan berbuat sesuatu daripada mungkinat. Nah, tak wajib pada akal bahwasanya Allah Ta'ala itu mencipta sesuatu, tak wajib pada akal juga meninggalkan sesuatu. Itu dia nafi tu, tak wajib tu.
Sebab apa tak wajib? Kerana jikalau wajib atas Allah, yakni pada akal, suatu daripada berbuat suatu mungkin atau meninggalkannya tu. Wajib tu pada akal, yakni nisbah pada akal. Seperti pahala, umpama pahala, makna banyak lagi lah, tu contoh saja. Nescaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak kepada sesuatu itu. Berkehendak kepada sesuatu itu. Jadi suatu daripada mungkinat. Dari sudut Allah Ta'ala mengadakan dan dari sudut Allah Ta'ala meninggalkan berbuat dia. Misalnya Allah Ta'ala berhajat kepada situ lah. Sebab kata wajib. Maknanya kalau tidak terjadi ya sesuatu daripada mungkinat, atau tidak ditinggalkan sesuatu daripada mungkinat secara pasti dengan wajib, maka tak sempurna Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala wajib, mesti Allah Ta'ala buat sesuatu yang mungkinat, mesti wajib Allah Ta'ala meninggalkan sesuatu perkara mungkinat, maka itu jadi sempurna. Maka supaya sempurna ia Allah dengan sesuatu daripada mungkinat tu, yang dari sudut nisbah menjadikan dia atau meninggalkan dia. Kerana tiada wajib bagi Allah, yang nisbah akal Allah Ta'ala itu suatu, kerana tiada wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu suatu pun, illa melainkan barang yang ia barang kamal, yakni sempurna bagi Allah. Jadi tak ada suatu pun yang wajib, melainkan benda-benda yang wajib pada akal nisbah Tuhan ini semua untuk sempurna bagi Tuhan. Semua menunjukkan kesempurnaan bagi Tuhan. Jadi kalau benda buat perkara mungkinat atau meninggalkan perkara mungkinat, suatu perkara yang sempurna, maka mesti terjadi. Padahal tidak akan berlaku begitu. Bukannya buat mungkinat dan meninggalkan mungkinat suatu kesempurnaan bagi Allah Ta'ala dah. Bahkan itu suatu pilihan. Tak ada orang yang menekan Tuhan membuat mungkinat. Tak ada orang yang menekan Tuhan meninggalkan mungkinat. Dan Allah Azza Jalla wa Azza itu kaya ia, yang tak berhajat ia Allah, daripada tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Dekat situ. Jadi kalau Allah Ta'ala berhajat kepada mungkinat dari sudut membuat dia atau meninggalkan dia, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. Maka dia menjadi satu benda gharak lah pula. Gharak dari sudut apa? Gharak dari sudut Allah Ta'ala perlu juga buat mungkin, atau juga perlu meninggalkan mungkin. Satu gharak pula perbuatan Allah Ta'ala dari sudut mencipta mungkin atau meninggalkan dia, supaya nampak Allah Ta'ala sempurna. Itu maha suci Allah Ta'ala daripada demikian. Karena Allah Ta'ala istighna'u an kulli ma siwah hatta fi'lu syai'in minal mungkinat wa tarkuhu. Jadi dia ada pilihan. Yang tidak wajib meninggalkan, mana ada pilihan. Maka itu menunjukkan Allah Ta'ala tidak ditekankan oleh sesuatu yang lain. Tak ada yang menekan Tuhan, maka dia terbebas, tak berhajat kepada mencipta dan meninggalkan perbuatan mungkinat tadi. Itu dia, barulah menunjukkan Allah Ta'ala sempurna. Jadi kata syarih ini perbahasan yang kata wa kadza yu'khadhu minhu aidan. Yu'khadhu minhu min mana daripada istighna' lah. Minhu ay minal istighna'. Istighna' wa an kulli ma siwa, selain daripada 11 sifat yang wajib, 11 sifat mustahil, masuk juga yang gharat, yang mana maslahah tersebut kembali kepada Allah, dan juga gharat yang maslahah tersebut kembali kepada manusia. Maka dia kata ini yang kita bahas lah. Terbahagi yang kedua, ini bahagian yang kedua daripada dua bahagi gharak. Daripada dua pembahagian gharak. Jadi pembahagian gharak kan ada dua, satu maslahah kembali kepada Allah, satu maslahah kembali kepada manusia. Yang kita dah bahas Allah Ta'ala wajib kedak buat mungkin ataupun tidak tu, itu kalau Allah Ta'ala wajib buat mungkin atau wajib meninggalkan mungkin, maka itu maslahah kembali kepada manusia ataupun kembali kepada makhluk. Gharat ni kembali kepada makhluk. Faedah ni kembali kepada makhluk. Tu kata gharat tu bahagian gharat yang kedua daripada dua bahagian gharat itu. Dan iaitu bahagi yang kedua daripada dua bahagi gharat tu, yang kembali, yakni gharat yang kembali ia yang atas makhluknya ya Allah. Gharat ni bukan kembali pada Allah, baik kembali pada makhluk.
Kita kata dah minggu lepas pula. Kita kata dah matan sebelum ni, syarah kata gharad atau maslahah yang kembali kepada manusia itu maslahah yang kembali kepada manusia itu ataupun faedah yang dapat oleh makhluk hasil dari perbuatan Allah Ta'ala itu, dari sudut makhluk itu boleh berlazat-lazat dan sebagainya. Jadi sekarang ni, yang ni perbahasan berkaitan dengan buat makhluk. Jadi bila Allah Ta'ala buat makhluk, itu satu maslahah yang kembali kepada dia, supaya dia dapat berlazat-lazat, bersedak-sedak dan sebagainya. Itu seolah-olah maslahah atau gharad tersebut kembali kepada makhluk. Itu dia kata. Dan muwadih, dan muwadih yakni menjelaskan ia musannif Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi akan tersucinya Allah Ta'ala daripada gharad, tujuan, dengan katanya musannif. Macam mana musannif dia jelaskan dengan katanya musannif, buka kurungan, kerana jikalau wajib atas Allah Ta'ala suatu daripada mungkinat pada akal hingga akhirnya, tutup kurungan. Tu. Jadi syarih bagi dalil begitu supaya nak mengatakan bahawa Allah Ta'ala maha suci daripada gharad. Sama ada gharad tersebut maslahahnya kembali kepada Allah seperti mana pembahasan lepas, dan juga maslahah itu kembali kepada manusia seperti mana yang kita bahaskan. Maka dia kata, arti kata musannif itu, jikalau tiada tersembunyi ia Allah daripada aghrad, daripada gharad tujuan-tujuan, tetapi ada ia Allah Ta'ala, tetapi ada ia aghrad itu wajib atasnya Allah Ta'ala berbuat sesuatu daripada mungkinat atau meninggalkan mungkinat. Jadi kata Allah Ta'ala maha suci daripada aghrad, tetapi ada ia wajib atasnya Allah Ta'ala berbuat sesuatu daripada mungkinat atau meninggalkan niscaya lazim berkehendak. Jadi jikalau tiada tersuci ia daripada aghrad, jikalau tiada tersuci daripada aghrad, tetapi ada ia, macam mana taswir kata tiada tersuci daripada aghrad, dengan sekira-kira bahawa ada ia Allah Ta'ala laku, kita boleh juga rujuk tu, ada ia Allah Ta'ala wajib atasnya Allah Ta'ala berbuat sesuatu daripada mungkinat atau meninggalkan mungkinat. Jawab syarat dia, niscaya lazim berkehendak Allah kepada orang yang menolak ia orang daripada Allah akan kekurangan. Mana mesti ada orang kena tampung daripada menampakkan Tuhan itu ada kekurangan dari sudut Allah Ta'ala. Mesti buat mungkin, tiba-tiba dia tak buat. Mesti meninggalkan buat mungkin, tiba-tiba dia tak buat. Jadi suatu kekurangan pada Tuhan. Kalau begitu, itu takdirnya. Kalau begitu menunjukkan kekurangan, maka ada pula berhajat kepada orang yang menolakkan yadfa'u anhu naqaisa, orang yang menolakkan kekurangan pada Tuhan. Allah sendiri tak mampu tolak kekurangan tersebut daripada dirinya, maka dia berhajat pula kepada orang lain untuk menolakkan kekurangan tersebut. Dan orang tu Tuhan ke tak? Itu mustahil. Dan iaitu mana ni? Lazim berkehendak kepada orang menolak ia daripadanya akan kekurangan. Dan iaitu wajib atasnya Allah Ta'ala berbuat sesuatu daripada mungkinat ila akhir itu. Demikian maslahah itu ialah merupakan maslahah. Itulah. Dan iaitu demikian maslahah itu. Dan iaitu membuatkan perkara yang wajib. Dan iaitu wajib atas Allah Ta'ala berbuat sesuatu daripada mungkinat atau meninggalkannya tu, ialah demikian maslahah itu. Ini tertuju kepada maslahah yang disebutkan sebagai aghrad. Maka bila kata maslahah, kalau kata Allah Ta'ala wajib buat sesuatu atau meninggalkan dia, maka sempurna ia Allah dengan maslahah tersebut, iaitu maslahah dari sudut wajib atas Allah Ta'ala berbuat sesuatu daripada mungkinat atau meninggalkan dia, yang mana maslahah tersebut kembali kepada makhluk. Kalau Allah Ta'ala tak buat sedemikian, maka tiada maslahah yang kembali pada makhluk. Bila tiada maslahah, sedangkan maslahah itulah yang akan sempurna, yang akan menunjukkan sempurna ya Tuhan. Jadi Allah Ta'ala tak sempurna sebab tak ada maslahah tu. Itu mustahil. Dan iaitu sempurna ia Allah Ta'ala dengan maslahah tu, muhalun, mustahil pada hak Allah Ta'ala.
Jadi pada zat Allah Ta'ala. Tutik. Situ. Habis. Dan ini yang kedua ni lah. Bahagi ini dan ini mana? Yang dia kata wa kadza yu'khadhu minhu aidan la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in tu. Bahagi yang ketiga pada akidah. Apa bahagi yang ketiga? Dan iaitu bahagi yang ketiga, barang yang pada haknya, yakni barang yang harus pada haknya, hak Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab benda yang harus pada hukum akal ada tiga: wajib, mustahil, harus. Harus apa dia? Iaitu fi'lu syai'in minal mungkirat au tarkuhu ay tarku syai'in minal mungkirat. Jadi sekarang ni kita faham kaitan dengan fi'lu syai'in minal mungkirat wa tarkuhu ni, itu kembali kepada perkara-perkara yang membabitkan perkara yang harus pada akal lah, iaitu dari sudut perbuatan Tuhan. Kan perkara yang harus pada akal tu ialah membahaskan berkenaan sifatul fi'li, sifat yang menunjukkan pada perbuatan, berbeza dengan pada yang wajib pada akal tu merujuk kepada sifatul zat. Itu dia bahagi yang ketiga, iaitu nak membatalkan bahawasanya Allah Ta'ala itu tak wajib buat makhluk dan tak mustahil buat makhluk, bahkan harusnya. Itu bahagian perbahasan yang ketiga, iaitu harus pada akal. Kata Syekh Bajuri, ayani Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, bermula kata musannif iaitu Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa tiada wajib atas Allah Ta'ala berbuat sesuatu hingga akhirnya, tutup kurungan. Hak kata-kata itu tu tiada tersembunyi bahawasanya syarat. Jadi kalau dia kata tiada wajib atas Allah berbuat sesuatu, bahawa tiada wajib atas Allah buat sesuatu tu, iaitu kalau bahasa Arabnya annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat ila akhirih. Situ. Perkataan itu tu tiada tersembunyi bahawasanya musannif isyarat kepada akidah yang harus pada hak Allah Ta'ala. Dia kata tak boleh kita kata Allah Ta'ala itu wajib buat mungkin dan meninggalkan dia. Itu menunjukkan keharusan buat dia. Keharusan buat dia merupakan pembahagian yang ketiga dalam bab akidah yang kita bahas secara menyeluruh. Itu wajib, mustahil, harus. Yang bahagian ketiga haruslah. Itu dia kata musannif sebut begitu isyarat kepada akidah yang harus, yakni harus pada akal, harus nisbah akal pada hak Allah Ta'ala. Nukta. Dan zahir perbuatan musannif itu secara zahirnya bahawasanya musannif, qasadnya musannif dengan demikian katanya tiada wajib atas Allah Ta'ala berbuat sesuatu hingga akhirnya itu membatalkan tu khabar bahawasanya. Zahirnya qasad dia cakap itu tu untuk membatalkan ataupun menolakkan wajibnya atas Allah, iaitu membatalkan pandangan yang mengatakan wajib atas Allah Ta'ala berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Dia nak batal hak tu. Zahirnya dia nak pukul, nak delete hak tu lah, nak delete pandangan yang tu, nak membatalkan pandangan begitu. Dan zahir perbuatan musannif itu, Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, zahir disebut kata annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinati wala tarku, ay wala yajibu alaihi ta'ala tarku fi'li syai'in minal mumkinat. Zahir kata tu, perbuatan begitu tu, bahawasanya mana tadi? Ulang balik dengan demikian itu batalkan wajib atas Allah Ta'ala berbuat sesuatu atau meninggalkan berbuat sesuatu. Zahirnya dia nak membatal tu je daripada ketiadaan berpaling, tanpa daripada ni mana tanpa daripada ketiadaan dengan mana tanpa berpaling, dia panggil ghairu insiraf, tanpa insiraf, tanpa dia berpaling, yakni tanpa dia tuju kepada keadaan yang demikian itu. Demikian yang dikatakan tiada wajib Allah Ta'ala berbuat sesuatu dan meninggalkan sesuatu tu, itu gharat atau tiada. Dia tidak berpaling, dia tidak, tujuan dia cakap gitu tu bukan semata-mata membatalkan kata Allah Ta'ala itu tak wajib buat mungkin dan tak wajib meninggalkan mungkin. Bukan nak bahas gharat ataupun tidak benda tu. Faham? Bukan yang nak bahas gharat ataupun tidak. Zahir perbuatan musannif begitulah nampaknya. Seolah-olah dia tak mau bahas gharat pun. Di sini dia nak bahas kata Allah Ta'ala
Pandangan yang mengatakan wajib Allah Ta'ala buat mungkin dan meninggalkan dia, batil dan batal. Tanpa dia itu nak bahas gharak ataupun tidak pun, benda ni gharak termasuk gharak ke tak? Kalau ikutkan syariah tadi gharak lah. Tapi musnif zahirnya macam bukan nak bahas gharak ataupun tidak, tapi nak membatalkan perkara yang mengatakan wajib Allah buat mungkin, wajib Allah meninggalkan mungkin faqat. Itu zahir. Dan iaitu ketiadaan berpaling. Jaga tu baik. Iaitu ketiadaan berpaling kepada keadaan demikian itu gharak atau tiada tu yang bersegera faham, yakni yang bersegera pada faham yang akal lah. Segera faham gitu. Tengok usaha dia kata, ni tak kata gharak pun. Ini tak macam tak orang kata gharak. Dah deh. Beza sebelum tu dia kata wa yu'khadhu minhu ta'ala tanazzuhu ta'ala 'anil aghrad fi fi'lihi wa ahkamihi. Itu jelas disebut. Tapi hak ni dia sebut la yajibu 'alaihi ta'ala fi'lu syai'in min al-mumkinat. Seolah-olah macam hak ni bukan termasuk gharak. Seolah-olah gitu. Tanpa dia tengok dia gharak ataupun tidak. Semata-mata nak batalkan perkara mungkinat itu tak wajib Allah buat. Perkara mungkinat itu tak wajib Allah tinggalkan. Bahkan harus. Kata tu. Dan iaitu ketiadaan berpaling kepada keadaan yang demikian itu gharak atau tiada yang bersegera faham, tetapi musarihkan menjelaskan oleh musannif Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi pada syarahnya musannif, iaitu syarah Ummul Barahin, dengan bahawa gharak yang demikian tiada wajib atas Allah Ta'ala. Dia jelaskan dalam syarah itu dijelaskan gharak yang demikian membuat perkara mungkin atau meninggalkan dia itu mana tadi? Gharak itu gharak daripada demikian kata buat perkara mungkin atau wajib buat perkara mungkin dan meninggalkan perkara mungkin itu tiada wajib atas Allah Ta'ala perbuat sesuatu. Gharak daripada demikian cakapan musannif. Cakap musannif kata kalau wajib jadi gapo lah, kalau wajib buat perkara mungkinat, kalau wajib meninggalkan perkara mungkinat tu. Dengan bahawa gharak daripada demikian kata musannif, tiada wajib atas Allah Ta'ala perbuat sesuatu, jadi sesuatu daripada mungkinat. Tiada wajib atas Allah Ta'ala perbuat sesuatu. Gharak daripada demikian tiada wajib atas Allah Ta'ala perbuat sesuatu, itu membatalkan akan salah sesuatu daripada dua bahagi gharak. Ini salah sesuatu daripada dua pembahagian gharak. Gharak tu ada dua, satu maslahah kembali kepada Allah, satu maslahah kembali kepada makhluk. Dia membatalkan perkataan musannif yang kata tak wajib buat makhluk ni. Itu membatalkan maslahah yang kembali kepada makhluk. Habis. Betul. Dan kenyataan yang demikian itu, kenyataan musannif dari sudut tidak wajib Allah Ta'ala berbuat mungkin atau meninggalkan dia itu, hasil daripada kenyataan begitu tu, bahawa gharak itu dan kenyataan demikian tiada wajib Allah Ta'ala berbuat mungkin atau meninggalkan dia itu, bahawa gharak itu dua bahagi. Mana? Salah satu daripada keduanya dua bahagi, maslahah yang kembali ia maslahah atas Allah Ta'ala, hak tu yang lepas. Dan yang kedua, maslahah yang kembali ia maslahah atas makhluk yang sekarang ni. Memang dulu yang lepas dulu tu dia memang dapat syariah dah bahaskan sekali. Maslahah makhluk pun ada juga. Cuma sekarang ni perbahasan berkaitan dengan tidak wajib Allah Ta'ala buat mungkin, tidak wajib Allah Ta'ala meninggalkan mungkin. Itu kembali soal maslahah kepada makhluk. Itu kembali maslahah kepada makhluk, yang mana kalau Allah Ta'ala tak ada maslahah ni, Allah tak sempurna. Bila Allah tak sempurna, berhajat kepada orang yang menyempurnakan Tuhan. Itu yang tadi tu. Tadi tu. Jadi zahir kata musannif, syarih kata tadi tu, zahir kata Ummul Barahin ni sekarang ni, zahir matan dia kata, dia bukan nak bahas pasal gharak kedua. Gharak kedua, apa yang dikatakan wajib Allah Ta'ala buat mungkin atau meninggalkan dia tu, bukannya nak tengok dari sudut gharak ke tak. Sekadar nak membatalkan barang yang mengatakan wajib Allah Ta'ala buat mungkin, wajib Allah Ta'ala meninggalkan mungkin. Itu sekadar nak membatalkan saja. Tapi bila tidak pada syarih, dia kata ini salah satu daripada gharak yang kedua. Iaitu maslahah yang kembali kepada makhluk. Tu.
Tu. Jadi gharad dan kenyataan demikian itu dua bahagi. Salah satu daripada keduanya masalah kembali pada Allah, dan kedua seperti yang telah lalu sebutnya, yakni yang telah selalu sebut kata gharad tu ada dua bahagi. Dan tiap-tiap daripada kedua gharad itu, yakni gharad yang maslahah kembali kepada Allah, maslahah yang kembali kepada makhluk, mustahil. Yakni mustahil pada akal. Mustahil lah. Dan sungguhnya sya'an telah lalu sebutnya musannif membatalkan yang pertama, yakni maslahah yang kembali kepada Allah. Itu dah sebut dah. Yang sebut dulu tu bukan surat yang ke-89. Dia kata wa yukhadu minhu tanazuhu ta'ala 'anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi wa illa lazima iftiqaru ta'ala ila ma yuhassilu gharadahu kaifa wa huwa ta'ala al-ghani 'an kulli ma siwa. Ada sebut dah dulu. Dia kata dan sungguhnya telah lalu sebutnya musannif membatalkan yang pertama, yakni gharad yang pertama, iaitu kembali maslahah kepada Allah. Pada katanya musannif, kat mana dia kata? Dan diambil daripada al-istighna'u an kulli ma siwah juga. Pula mana juga? Tersucinya Allah Ta'ala daripada aghrad hingga akhirnya. Kita baca. Wa yu'khadhu minhu tanazzuhu ta'ala 'anil aghradi. Tu nak batalkan maslahah gharad yang pertama. Tu. Dan bermula qarinah atas bahawasanya sya'an. Qarinah mana? Dalil. Bukti. Atas bahawasanya sya'an. Menghendaki ia musannif akan khusus aghrad yang kembali atasnya, atas Allah Ta'ala itu, iaitu qarinah tu. Idhafah kepada dhamir pada katanya musannif kepada barang tu buka kurungan. Itu maqul qaul. Kepada barang yang menghasil ia barang akan gharadnya tu kembali pada mana? Tu idhafah. Tu kembali pada Allah. Tutup kurungan. Tengok arah surat sebelah. Dia kata wa illa lazima iftiqaruhu ta'ala ila ma yuhassilu gharadahu ay gharadallah. Itu qarinah yang menunjukkan bahawa perkataan musannif yang lepas itu khusus bagi maslahah daripada Allah. Faham tak apa yang nak bahas? Dia kata dan bermula qarinah bukti atas bahawasanya sya'an menghendaki ia musannif akan khusus, jadi khusus tertentu aghrad yang kembali atasnya Allah, bukan aghrad yang kembali maslahah pada manusia dah. Atas Allah Ta'ala khususnya bila mana qarinah dia, iaitu idhafah kepada dhamir, iaitu gharadahu tu. Idhafah pada dhamir tu pada katanya musannif buka kurungan kepada barang yang berhasil ia barang akan gharadnya ya Allah. Tu idhafah tutup kurungan. Nokta. Dan demikian lagi mengisyarat ia musannif kepada membatalkan yang keduanya, yakni maslahah yang kedua. Gharad yang menunjukkan maslahah yang kedua, iaitu kembali kepada manusia. Dengan katanya musannif buka kurungan dan diambil daripada al-istighna'u an kulli ma siwah, pula yakni juga itulah yang tadi tu kat atas tu, wa kadza yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu ila akhirih, bahawa tiada wajib berbuat sesuatu daripada mungkinat hingga akhirnya. Dia kata musannif itu dia panggil tutup kurungan. Hak tu dia panggil maslahah kepada manusia, dan itu merupakan gharad yang kedua. Maslahah kepada manusia merupakan gharad yang kedua. Itu pun Maha Suci Allah Ta'ala. Hak ni yang kita jelaskan ini atas barang yang mensarih, yang menjelaskan dengan barang oleh musannif, oleh Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi di dalam syarahnya musannif, namanya Syarahu Ummil Barahin. Simpulannya Tuan Minang nak kata zahir perkataan musannif wa kadza yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in min al-mumkinat ila akhirih. Itu seolah-olah musannif pada zahirnya nak membatalkan, sekadar nak membatalkan pandangan mengatakan wajib Allah Ta'ala buat, wajib Allah Ta'ala tinggal, tanpa dia tilik kepada gharad ataupun tidak. Tapi bila tilik pada syarahnya, dia telah jelaskan bahawa ini salah satu daripada penafian gharad yang kembali kepada maslahah tersebut pada manusia. Sekira-kira kalau Allah Ta'ala tak melakukan benda ni, mana Allah Ta'ala tidak ada maslahah. Bila tidak ada maslahah, maka kurang dia Allah Ta'ala. Bila kurang dia Allah Ta'ala, berhajat pada orang lain menyempurnakan dia, maka iaitu mustahil. Faham tak jelas cerita ni? Mudah tu. Habis kata musannif rahimahullahu ta'ala.
Dan lagi katanya, kata musannif, idh law wajaba, hingga akhirnya. Itulah yang tu mana tadi? Idh law wajaba, إذ لو وجب إذ لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلا كالثواب مثلا. Ambil itu. Dan lagi katanya, kata musannif, إذ لو وجب, hingga akhirnya, tutup kurungan. Itu tu isyarat dengan demikian kata musannif kepada qiyas istithnai, yakni qiyas istithnai al-muttasil, ataupun dipanggil qiyas syarti muttasil. Doktor, macam mana aturan qiyas dia? Bermula aturan qiyas istithnai. Seperti demikian itulah, yakni seperti demikian yang ditunjukkan oleh musannif. Tu law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan kathawabi mathalan. Tu muqaddam. Lepas tu tali jawab dia. Lakana Allah jalla wa azza muftaqiran ila dhalika syai'i. Tu tali. Tu keluar natijah sendiri. Qadiyah kedua, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada demikian syai' tu. Maka natijahnya Allah taala tak wajib buat sesuatu daripada dia. Tu ya. Tapi dia tunjuk ni. Demikian itulah. Jikalau mana aturan dia ni? Ini muqaddam. Jikalau wajib atas Allah taala suatu daripada mungkinat, yang buat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Jawab dipanggil tali. Niscaya adalah Allah Azza wa Jalla itu berkehendak kepada demikian suatu itu. Ini demikian suatu dari sudut membuat dia atau meninggalkan dia, supaya sempurna ia Allah dengan sesuatu tu. Tu qadiyah pertama. Qadiyah kedua, istisna. Tetapi ni haraf istisna. Ada istithna. Tetapi berkehendak itu, yang dia berkehendak kepada sesuatu daripada mungkinan itu, batal. Mana? Tak boleh lah. Maka jawapannya, natijahnya Allah Ta'ala tidak wajib buat sesuatu daripadanya. Tu ya. Dan apabila batal berkehendak, niscaya tiada wajib menjadikan. Ni natijah dia. Tiada wajib menjadikan sesuatu daripada demikian itu. Demikian mungkinan, doktor. Dan sabitlah lawannya. Dan sabitlah lawannya, lawan bagi wajib buat sesuatu daripada mungkinat. Apa lawan? Dan iaitu lawan bagi wajib buat sesuatu daripada mungkinat ialah tiada wajib berbuat mungkin. Tiada wajib berbuat mungkin. Doktor, bila kata berbuat mungkin, maksud sekali lah meninggalkan mungkin. Tak wajib juga. Dia panggil mimba bil iktifa. Cukup sebut satu, masuk sekali semua. Mimba bil iktifa. Jom makan weh. Dia tak kata minum sekali lah. Minum sekali lah. Bila faham kata pergi makan, minum sekali lah. Tu faham. Tu iktifa. Dan iaitu tiada wajib berbuat mungkin tu yang dituntut. Fa huwal matlub. Itulah. Faham? Malam solat Allah Ta'ala tak bagi, tak akan pergi. Allah Ta'ala kalau tak bagi, baca lagu mana pun tak akan futuh lah. Tu jangan sombong. Jangan takabur. Berhenti baca kitab sikit, rasa lebih berugang. Macam itu. Saya sekala kena ada ni'mat lekat ibarat. Supaya sedar diri kita ni masih belajar. Kita ni bukan orang yang sempurna. Tu ya. Habis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula maha sucinya Allah. Maha suci kan? Bukan muhalla. Lagi tak ni mim ha lam alif. Apa makna muhalla? Maha suci lah. Dia terlebih lam alif. Bermula maha sucinya Allah Ta'ala daripada gharak itu, tujuan itu. Satu. Ini nak kumpul sekarang ni. Ini nak habis ni. Ini nak kumpul sekarang ni. Dulu dia kata ada 26. Istighna'u an kulli ma siwah kan ada 26. Mana 26? Sekarang dia kata bermula maha suci Allah Ta'ala daripada gharak itu satu. Mana satulah? Satu daripada al-istighna'u an kulli ma siwah. Itu maha suci daripada gharak. Kemudian, dan tiada wajib atas Allah Ta'ala berbuat sesuatu daripada segala mungkinat atau meninggalkan berbuat sesuatu daripada segala mungkinat. Satu pula, jadi dua lah. Jadi dua. Jadi dua ni, jadi satu campur satu, jadi dua. Dua lah. Dan lawan bagi dua ini, lawan bagi dua ni, gharak dengan tak wajib ni, dua pula. Apa? Lawan bagi maha suci pada gharak, lawannya ialah ada gharak. 3. Lawan bagi tiada wajib Allah buat mungkin dan meninggalkan dia. Mana?
wajib buat mungkin. Tu 4 tu mustahil lah. Okey, 4 dah. Maka jadilah 4 lah. Okey. Dan himpunkan olehmu kepada 22 yang dahulu itu. Mana? 11 hak wajib. Wujud kina baqa mukhalafah lil hawadith qiyamuhu bi nafsihi dengan makna pertama. Qiyamuhu bi nafsihi, okey. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad qiyamuhu bi nafsihi, lepas tu sama basar kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. 11. Lepas tu lawannya 11. Tu dia 22, okey. 22 campur 4. Kalau kata himpunkan olehmu kepada 22 yang dahulu itu, maka jadilah perhimpunan al-istighna'u an kulli ma siwah itu 26 akidah. Nokta. Setengah daripada 26 ni daripada yang wajib pada akal, dan yang setengahnya daripada yang harus pada akal, dan setengahnya pada yang harus daripada mustahil daripada yang mustahil pada akal, dan setengahnya daripada yang harus mana, iaitu tak wajib Allah Ta'ala buat sesuatu perkara mungkin atau meninggalkan dia, yang mana maslahah itu, gharak itu kembali kepada makhluk, dan itu mustahil, kata Allah Ta'ala wajib. Sebaliknya Allah Ta'ala tak wajib. Itu harus ada. Seperti barang yang telah engkau ketahui. Yang bermula demikian yang tersebut itu adalah ia seperti barang yang telah engkau ketahui, yakni dengan jalan belajar dan tidik kepada kitab dia ni. Habis. Kemudian kata syarih rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang terkandung di dalam istighna. Maka inilah 26 ni, 26 akidah ni yang terkandung di dalam istighna, terkayanya Allah daripada sesuatu. Nukta. Habis. Sekarang nak masuk iftiqar pula. Wa amma iftiqaru kulli ma siwahu ay kulli ma siwallahi ilaihi ay ilallah jalla wa azza فهو أي فالله فهو أي فافتقار فالافتقار يوجب له تعالى الحياة لا أوجب يوجب الحياة يوجب الحياة atau الحياة أوجب يوجب إيجابا mewajibkan ia. Betul tak tu kata yujibu lahu ta'ala al-hayata. Betul lah al-hayata. Jadi kitab Baba Kutaibah salah bagi. Tu kata ilmu nahwu penting. Ilmu nahwu penting. Kita tak boleh taklid. Bagi orang. Sebab dia aujaba yujibu ijaban muta'addi. Yujibu mewajib ia. Ia apa? Ia iftiqaru kullu ma siwahu. Iftiqaru kullu ma siwahu tu sifat iftiqar tu lah. Yang ni muftaqiru ilaihi kullu ma siwahu tu mewajibkan akan al-hayata. Al-hayata. Kalau nak kata al-hayatu boleh, tapi kena ubah pada yujabu lah. Tapi tak. Jadi jam lah. Sebab dia kata fahuwa. Dia sebut dah huwa. Huwa bermula dia iftikaru kullu ma siwa ilaihi tu yujibu mewajibkan ia. Ia iftikaru akan hayat itu. Ada muta'addi. Aujaba yujibu ijab. Jadi kitab ni lagi betul lah. Kitab pula sosaliyah. Kita tak baca lama dah. Tak apa kita perhabis kena tenajim. Habis semua. Ini sekejap ya. Yang 4 hari yang payah. Jadi yujibu lahu ta'ala al-hayata wa umumal qudrati wal iradati ataf qudrat wal ilmi ataf qudrat kerana law intafa syai'un minha ay min al-madhkurah, daripada yang tersebut daripada hayat wa umumul qudrah wal iradah wal ilmi tu, lama amkana ma nafiyah lama amkana ay yujada syai'un min al-hawadithi فلا يفتقر إليه إلى الله شيء كيف أي لا يصح وهو الذي والله الذي يفتقر إليه إلى الذي كل ما سواه سوى الله atau سوى الذي pada الذي يفتقر صلة الذي
Hu ataupun dhamir ilaihi, hi itu a'id alladhi, kullu fa'il. Kata Musarih terjemahannya, dan adapun berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya, yang lain daripada Allah, kepada Allah Jalla wa Azza, maka iaitu berkehendak ila akhirih itu mewajibkan ia berkehendak tu. Dia kata dhamir a'id fa'il. Mewajibkan ia bagi Allah Ta'ala akan hayat. Tengok akan hayat. Jelas lalulah itu maf'ul bih. Akan ni kita dah bahas dalam Jurumiyah dulu. Akan ni terjemahan untuk maf'ul bih atau naib fa'il. Sebab naib fa'il rasanya tu maf'ul, cuma dia dihazahkan fa'il, dia menempati tempat fa'il jadi naib fa'il. Dan umum kudratnya kudrat Allah. Sebab apa kata umum? Dengan makna meliputi lah. Tidak ada kudrat lain selain Allah yang memberi bekas. Dan iradat Allah pun umum juga. Sebab tidak ada iradat lain yang beri bekas. Dan ilmu Allah umum juga. Dengan makna semua benda Allah Ta'ala tahu. Perkara wajib, mustahil, harus, semua tahu. Tanpa terlepas sikit pun daripada pengetahuan Allah. Itu umum. Sebab apa kata gitu? Kerana jikalau ternafi suatu daripada sifat hayat, umum kudrat, iradat dan ilmu, niscaya tiada mungkin. Jadi tak ada perkara mungkin. Takdir gini. Jika ternafi suatu, yakni salah suatu. Bukan tunggu semua tak. Salah suatu daripada 4 sifat tu, niscaya tak ada mungkin tu bahawa didapat akan suatu daripada segala yang baru. Tiada mungkin, niscaya tidak mungkin, titik. Lagu mana tiada mungkin? Taswir bahawa didapat akan tiada mungkin bahawa didapat. Okey, bukan taswir. Tiada mungkin, iaitu tiada boleh. Tiada mungkin, iaitu tiada boleh bahawa didapat akan suatu daripada segala yang baru. Doktor, dapat? Tak nak makhluk. Tu. Maka tiada berkehendaklah bila kita kata gitu, maka tiada berkehendaklah kepada Allah oleh suatu. Sebab apa? Sebab sekarang dah ada. Kalau sekarang dah ada. Lepas tu kita kata kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kudrat ataupun kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan salah satu daripada umum kudrat, umum iradat, umum ilmu dan hayat, niscaya tak ada makhluk. Tapi sekarang ni ada makhluk. Maknanya sekarang makhluk ni tak berhajat pada Tuhan lah. Faham tak? Maka mana? Macam mana? Betapa? Ini macam mana kata gitu? Tiada berkehendak kepada Allah oleh suatu. Macam mana kita boleh kata gitu? Dan padahal, yakni walhal Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga yang berkehendak kepada Allah oleh tiap-tiap barang yang lainnya, yang daripada Allah. Ini tak boleh, tak sah kita kata gitu. Kalau kata Allah Ta'ala tak bersifat dengan salah satu daripada 4 sifat tu, dia tak ada makhluk. Sekarang ada makhluk? Ada makhluk. Mana ada makhluk ni? Sekarang ni makhluk ni tak berhajat kepada salah satu daripada 4 sifat ni, ataupun tak berhajat langsung kepada 4 sifat ni. Lagu mana boleh cakap itu sedangkan semua benda berhajat pada Allah? Faham tak cara berdalil tu? Noktah ini masuk dalam ini yang tersebut lah. Ini yang tersebut ni, amma iftiqaruhu ila akhirih, masuk daripada musannif pada menyatakan barang yang masuk di bawah bahagi yang kedua, yakni bahagi yang kedua daripada makna ketuhanan. Bahagi yang kedua daripada makna ketuhanan yang mengandung oleh kata musannif iftiqaru ila akhirih ini akan silap oleh itu fa'il belakang. Yang mengandung akan bahagi yang kedua ni oleh makna ketuhanan. Ini salah satu daripada makna ketuhanan lah. Masuk di bawah bahagi yang kedua, iaitu iftiqar, bahagi yang kedua, iaitu daripada makna ketuhanan, bahagi yang kedua daripada makna ketuhanan yang mengandung akan bahagi yang kedua ni oleh makna ketuhanan. Ada makna ketuhanan kan? Istighna, iftiqar. Ataupun la mustaghniya an kulli ma siwa, satu la muftaqira ilaihi kullu ba'dah, dua. Jadi banyak orang beri tambih lah. Sifat iftikar bukan mana sifat yang Allah berhajat, bukan. Tapi sifat tersebut orang lain berhajat pada dia. Orang lain berhajat pada dia bersifat begitu. Bukan Allah ada sifat iftikar pada orang. Bukan Allah Ta'ala berhajat pada orang. Bukan. Sebab tu kena takdir. Iftiqar, iftiqaru kulli ma siwah. Tu. Kalau istighna tak apa, kalau kita tak takdir pun, sebab istighna tu tak apa, sah makna, terkaya Allah, tak apa. Tapi iftiqar, kalau kita berhenti situ, sifat iftiqar Allah.
Ada sifat berhajat Allah Ta'ala ni. Kan? Iftiqaru kulli ma siwah. Itu. Tu tambah sikit lah. Daripada Babodin. Habis. Ni. Barang disebutkan. Okey. Oleh makna ketuhanan. Dan tiada syak bahawa wajib iftiqar tiap-tiap barang yang lain kepadanya, kepada Allah Jalla wa Azza. Tiada syak, mana tiada syak, tiada ragu-ragu. Bahkan yakin wajib Allah Ta'ala itu tiap-tiap sesuatu daripada Allah berhajat pada dia. Melazimi ia iftiqar tiap-tiap barang yang lain kepada Allah tu akan kudrat Allah. Dengan sebab mestinya berhajat makhluk pada dia, maka mestilah pada akal Allah itu ada sifat kudrat. Dan barang yang disebutkan serta kudrat, apa dia? Iradat, ilmu, hayat. Kerana apa? Kerana jikalau ternafi suatu daripada 4 sifat tu, niscaya tiada dapat bagi Allah itu mengadakan dan meniadakan seperti barang yang telah terdahulu kita bahas. Contoh, kalau Allah Ta'ala tak ada salah satu daripada sifatnya, Allah Ta'ala tidak boleh mengadakan dan meniadakan kerana lembah Tuhan. Tak boleh lah. Nak kata kudrat saja dah tak boleh. Kudrat itu tidak akan terhasil kalau tidak ada iradat dari sudut ta'akul, dari sudut tertib akli. Iradat tidak akan terhasil mereka ada ilmu tidak akan terhasil mereka ada hayat. Hayat itu seolah-olah syarat kepada 3 sifat ni, dan 4 sifat ni merupakan syarat, seolah-olah syarat kepada adanya makhluk. Syarat tertib akli je lah, bukan syarat ada syarat masyru' ni. Nak dia faham. Maka tiada berkehendaklah kepada Allah suatu, yakni oleh suatu daripada mungkinan. Kalau gitu, perkara mungkinan sekarang dah ada, tak berhajat pada Tuhan. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat salah satu daripada 4 sifat tu, pada itu mustahil. Dan wajib bahawa ada kudratnya Allah. Wajib, yakni wajib pada akal, bahawa sabit ada kudratnya Allah, dan iradatnya Allah, dan ilmunya Allah. Umum ta'aluk pada barang yang ta'aluk ia barang, yakni sifat dengan dia. Wajib bahawa ada kudratnya, ada iradat dan ilmunya. Umum ta'aluk pada barang yang ta'aluk ia barang dengan dia. Pada barang yang ta'aluk pada barang yang ta'aluk ia kudrat, iradat, ilmu tu dengan dia, dengan barang. Sebab barang tu kena pada muta'allaq lah. Ta'aluk pada barang, ini ta'aluk pada muta'allaq yang berta'aluk ia sifat tu dengan dia, dengan muta'allaq, iaitu barang. Ini kudrat berta'aluk, ta'aluk umum tak? Umum. Dengan makna umum ni apa? Apa maksud umum ni? Dengan makna tak ada orang lain masuk campur, tak ada British masuk campur. Iradat umum. Dengan makna tak ada orang boleh berkehendak yang boleh beringkah selain Allah. Ilmu Allah umum dengan makna semua benda Allah tahu belaka, tak ada yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Itu masuk umum situ. Dan kita dah lepas lah baca perbahasan. Ini mudah sikit. Dan jika tiada, yakni jika tiada umum ta'aluk pada barang yang ta'aluk ia dengan dia tu, niscaya lazim bahawa tiada berkehendak kepada Allah tiap-tiap, yakni oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Tak berkehendak. Bahkan berkehendak pada zat Tuhan yang selain Allah, untuk berkehendak adakan dia dan meniadakan dia, bukan Allah. Sebab iradat Allah tidak umum, kudrat Allah tidak umum, ilmu Allah tak umum. Contoh, tetapi setengahnya apanya tu, dan iaitu setengahnya tu, setengah barang yang ta'aluk dengan dia. Tetapi setengahnya, okey, silap. Tetapi setengah daripada tiap-tiap barang yang lain pada Allah tu. Dan iaitu setengahnya tu, setengah barang yang ta'aluk dengan dia, dengan barang oleh kudrat dan iradat. Ke mana ni? Tiada berkehendak kepada tiap barang yang lainnya, tetapi setengahnya, dan iaitu setengah barang yang ta'aluk dengan dia oleh kudrat dan iradat. Ada kudratnya dan iradatnya dan ilmunya umum ta'aluk pada barang yang ta'aluk ia ilmu, kudrat dan iradat dengan dia, dengan barang. Dan jika tiada, niscaya lazim bahawa tiada berkehendak kepada Allah
tiap-tiap yakni oleh tiap-tiap barang yang lain, yakni yang lain daripada Allah. Tetapi setengahnya, yakni setengah daripada barang yang lain tu. Mana setengah je lah yang berhajat. Dan iaitu setengah barang yang ta'aluk dengan dia oleh kudrat dan iradat. Gini dia kata, dan jika tiada, yakni jika tiada ta'aluk pada barang yang ta'aluk ia dengan dia, niscaya, yakni dari sudut umum ta'aluk lah, niscaya lazim bahawa, ini wajib mesti bahawa tiada berkehendak kepadanya, kepada Allah, oleh tiap-tiap barang yang lain, yang lain daripada Allah Ta'ala. Dia tidak berkehendak tiap-tiap barang. Lepas tu yang berkehendak setengah lah. Dan tetapi setengahnya. Kalau tidak tiap barang, tetapi setengahnya tiap barang. Tu je lah. Sebab tidak umum ta'aluk Tuhan. Maknanya setengah je lah yang berhajat pada Tuhan. Dan iaitu dan iaitu setengahnya tu. Setengah tiap-tiap barang tu ialah setengah barang yang ta'aluk dengan dia, dengan barang oleh kudrat dan iradat. Kan kita kata kalau Allah Ta'ala itu tidak umum ta'aluk dia, ta'aluk dia kudrat dan iradat umpamanya, maka bukan semualah tiap-tiap selain Allah Ta'ala itu berhajat pada Allah. Bahkan setengahnya saja. Bila setengahnya saja, maka yang berta'aluk dengan iradat dan kudrat Allah Ta'ala itu setengah je lah. Faham? Setengah je lah, tak semua. Sebab dia kata bukan Allah Ta'ala tidak umum ta'aluknya. Bila tak umum ta'aluknya, maka setengah. Bila setengah, maknanya yang setengah saja kudrat dan iradat Allah berta'aluk pada dia. Hak setengah lagi tak ada. Tak boleh gitu. Dan masuk di sini, di sini mana? Di sini kata musannif iftiqaru kulli ma siwah, itu daripada sifat ma'ani 4. Terbalik. Daripada sifat ma'ani yang 4, ataupun daripada 4 sifat ma'ani. Tak apalah ikut dia. Daripada sifat ma'ani 4, yakni yang 4. Itu Allah kata tadi. Mana? Iaitu sifat ma'ani yang 4 tu, kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat. Dan daripada segala lawazim daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat. Lazimnya apa? Ma'nawiyah. Kaunuhu aliman, kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu hayyan. 8. Daripada mana? Bayan bagi segala lawazim. Daripada sifat maknawiyah 4, yakni yang 4. Mana? Iaitu sifat maknawiyah yang 4 tu, kaunuhu hayyan dan qadiran dan muridan dan aliman. Bagus. 3 tu lagi. Yang tak kaunuhu. Kalau terus sami qadiran, muridan, tanpa kaunuhu, itu dirat oleh Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala dalam Bahjatul Mumtadin. Dia kata setengah orang Melayu yang mengatakan qadiran, muridan, ila akhirih itu sebagai maknawiyah, hasil daripada ambil daripada zahir kata syarah Al-Hudhudi, itu tidak boleh. Bahkan kalau atas jalan tasamuh sekalipun, itu tasamuh yang fahisyah, yang buruk. Kerana itu akan mengelirukan orang dari sudut zat dan sifat. Qadirat tu zat, bukannya sifat. Muridat tu zat, bukannya sifat. Qadirat tu zatun muttasifun bisifatul qudrat. Zatun, dia zat, bukan sifat. Muridat, zatun muttasifun bisifatil iradah. Itu zat, bukan sifat. Qadirat, zat apa? Sami'an, zatun muttasifun bisifatil sam'i. Dia zat, bukan sifat. Jadi itu berikan keliru waham kepada orang antara zat dan sifat. Maka itu ditegah oleh Syekh Ahmad Al-Fatani radhiyallahu ta'ala. Ini betul lah. Dan lagi akan datang menyebut ia musannif bahawasanya sya'an mewajibkan ia 8 sifat ni bagi Allah Ta'ala akan wahdaniyah. Wahdaniyah pun masuk juga pada iftiqar. Pada 4 sabit yang 8 ni, maknawiyah 4, ma'ani 4, maka akan bertimbul satu lagi namanya wahdaniyah. Sebab kalau ada 4 sifat ni mesti Allah sa untuk buat makhluk. Dah sabit dah Allah Ta'ala hayat, iradat, ilmu, kudrat. Bagus. Kemudian bila Allah Ta'ala nak buat makhluk, perlu satu lagi, iaitu sa. Kalau Allah tak sa, walaupun ada 4 sifat ni, tak ini apa. Sebab tu ada asa ni lah menyebabkan kudrat tu umum ta'aluknya, iradat tu umum ta'aluknya. Kalau asa tu tak ada, mana kudrat Allah tidak umum. Walaupun ada kudrat, tapi tidak umum ta'aluknya kerana ada Tuhan lain. Walaupun iradat Allah Ta'ala, tapi ada kehendak lain, kehendak yang lain daripada Allah Ta'ala yang boleh bekah. Mana wahdaniyah Allah jadi berosot dah.
maka jumlah iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi 9. Mana? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunuhu qadiran, muridan, hayyan, sami'a, hayyan, aliman, dan wahdaniyah. 9. Yang pertama kepada 11 yang wajib yang mengandung akan dia, mana tadi? Jumlahnya 9. Dan apabila wajib segala sifat ini, sifat 9 ni, niscaya mustahil lah segala lawan bagi sifat ni. Mana? Iaitu lawannya itu 9 pula. Kiah darilah 9 campur 9, 18. Maka apabila dihimpunkan 9 yang pertama kepada 11 yang wajib, 9 yang pertama ini 9 yang wajib pada akal. Mana? Tu qudrat, iradat ila akhirih tu. Kepada 11 yang wajib, 11 ni yang pada istighna tu, wujud kida baqa. Yang mana 11 yang wajib tadi yang mengandung akan dia. Akan 11 yang wajib ni oleh istighna. Sifat istighna tu 11. Bila gabung hak ni, niscaya sempurnalah segala wajibat, segala perkara-perkara yang wajib pada akal yang menyebut akan dia, akan wajibat oleh musannif. Noktah. Jadi cukup 20 sifat. 9 campur 11. Cukup 20 sifat. Okey. Itu perkara yang wajib. Sedang ni. Tu betul? Mana tadi? Hilang. Dah tadi hilang dah. Dan apabila dihimpunkan 9 yang kedua. Mana? 9 hak mustahil. Kepada 11 yang mustahil. Yang pada istighna tu. Yang mengandung akan dia, akan 11 yang mustahil itu oleh istighna. Niscaya sempurnalah segala yang mustahil. Yang ni pada akal yang menyebut akan dia, akan yang mustahil oleh musannif. Jadi dah 20 sifat yang mustahil. Jadi 40 dah. Dan sungguhnya sya'an mengisyarat ia yang musannif kepada yang harus pada barang yang telah terdahulu dengan katanya musannif. Buka kurungan. Dan diambil daripadanya. Ini diambil pengertian daripadanya. Daripada istighna pula bahawasanya tiada wajib atasnya Allah Ta'ala hingga akhirnya. Tidak wajib membuat perkara mungkin tu. Itu harus. Maka sempurnalah yang wajib pada haknya Allah dan yang mustahil pada haknya Allah dan yang harus. Jadi cukup 41. Yang dulu kata musannif wa kadza yu'khadhu minhu aidan allahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat. Itu haruslah. Jadi cukup 41. Habis titik. Ketahui olehmu, yakni wahai orang yang belajar, bahwasanya bahwasa tiada tersembunyi bahawa wajib umum, yakni meratai segala sifat ini. Meratai segala sifat ni. Sifat-sifat tersebut adalah qudrat, iradat, ilmu, hayat ila akhirih. Wajib umum. Wajib umum. Furuk daripada wajib diri sifat itu, sifat yang wajib umum segala sifat. Furuk dia, cabang dia itu bahawasanya tiada tersembunyi bahawa wajib umum segala sifat ini furuk. Okey, sila baca tak betul. Bahawasanya tiada tersembunyi, yakni jelas bahawa wajib umum segala sifat ini, yang kata wajib mesti umum ta'aluk dia ni ialah furuk, cabang daripada wajib diri sifat itu. Faham tak? Sekarang ni kita bahas sifat. Allah Ta'ala bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sabab, basar, kalam. Contohlah sabab, basar, kalam kita tolak tepi tu. Tak apalah sabab, basar, kalam. Ini 7 contohnya. Ini diri sifat. Diri sifat ni wajib. Ini usul. Foroknya, Allah Ta'ala juga wajib ta'aluk umumnya. Umum ta'aluknya. Hak tu pun wajib, tapi itu forok. Itu dia kata bahawa setiada tersembunyi bahawa wajib umum segala sifat ini, yakni wajib umum ta'aluk tu, forok, cabang daripada wajib diri sifat itu sendiri. Yang lain lah, 2. Diri sifat itu kudrat, iradat, ilmu. Ta'aluk umum, hak tu forok dia. Okay. Dan pada ketika itu, pada ketika kata umum ta'aluk ni merupakan forok bagi diri sifat itu, maka pada kalam musannif itu pada kata musannif itu dua dakwa. Mana nukta? Yang pertama daripada 2 dakwa bahawa berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain kepada Allah, kepada Allah itu mewajibkan bagi Allah Ta'ala bersifat dengan diri segala sifat ini.
Iaitu sifat apa? Kudrat, iradah, ilmu, haya. Sendiri sifat tu wajib. Kalau kita kata semua berkehendak pada Allah. Itu dakwah pertama. Dan yang kedua, bahawasanya sya'an mewajibkan umumnya sifat-sifat itu bagi sekalian tempat ta'aluknya sifat-sifat itu. Mana ta'aluk dia? Dan iaitu ta'aluknya itu ialah mungkinat. Mungkinat tu dengan nisbah bagi kudrat dan iradah. Dan pada segala yang wajibat dan segala yang jaizat dan segala yang mustahilat dengan nisbah bagi ilmu. Nokta. Itu faham ta'aluk senang ya. Jadi ada dua dakwaan lah. Kalau kita kata Allah Ta'ala semua orang berhajat pada Allah, makna ada dua benda. Pertamanya, bila kata semua benda berhajat pada Allah, makna Allah kena bersifat dengan diri sifat itu. Yang kedua, mestilah umum ta'aluknya. Dengan kira-kira ta'aluk umumnya, segala mungkinat tak terlepas sikit pun, semua itu nisbah pada kudrat iradah. Mustahilat, mungkinat, wajibat, semua menisbah kepada ilmu. Tetapi dalil yang telah menyebut akan dalil oleh musannif dengan katanya musannif buka kurungan, kerana jikalau ternafi daripadanya daripada sifat itu suatu hingga akhirnya tutup kurungan, itu hanya keluar natijahnya dalil tu bagi dakwa yang pertama juga, dakwa yang pertama sahaja, yakni diri sifat. Kan dia kata tadi, mana dia kata law intafa syai'un minha ay min hadhihi sifat lama amkana ayyujada syai'un minal hawadith. Itu yang pertamanya, iaitu diri sifat tu. Adapun ta'aluk umum sifat tak ada. Tak ada pun sebut ta'aluk umum sifat, tak ada. Mana pergi? Tak ada. Jadi dia kata zahir kata musannif dalil ni itu merujuk kepada dakwah pertama. Dakwah kedua tak ada. Dakwah kedua tidak ada. Kerana yang lazim atas ternafi umum ta'aluk itu ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru. Kerana yang lazim, yakni yang mesti atas ternafi umum ta'aluk sifat Tuhan itu ialah ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru. Tu. Mana tadi? Kerana yang lazim atas ternafi umum sifat Allah Ta'ala itu ialah ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru. Okey, yakni ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru dengan sifat Allah Ta'ala, iaitu kudrat iradat. Kita tengok dulu. Dan bermula demikian setengah itu, iaitu setengah tu yang tiada ta'aluk dengan yang, yakni setengah tu oleh segala sifat ini. Katakan bermula fardu itu bersamaan sekalian ini. Okey, sekarang ni nak kata sebab apa musannif sebut dalil? Kan dia ada dua dakwah. Satu pertamanya merujuk kepada diri sifat, yang keduanya merujuk kepada ta'aluk umum sifat. Zahir dalil musannif yang kata idlaw intafa syai'un minha lama amkana ayyujada syai'un minal hawadith, itu seolah-olah merujuk pada dalil pada dakwah yang pertama, iaitu merujuk kepada diri sifat itu. Mana lagi umumnya? Umum ta'aluk. Okey, umum ta'aluk kita kata semua benda mungkin ni ada belaka ke? Semua benda mungkin ni ada belaka? Tak ada. Ada yang tak ada, ada yang ada. Waktu ada setengah tu, setengah bertakluk dengan sifat-sifat ni. Setengah lagi tidak. Sebab apa? Yang setengah yang tak ada tu sebab tak bertakluk. Mana tak ada benda tu. Yang setengah perkara mungkin yang bertakluk dengan kudrat iradah ila akhirih itu sebab dia ada. Sedangkan dalil ni nak menunjukkan kalaulah ternafi salah satu dari empat sifat ni, tak ada terwih alam ni. Tak ada terwih benda mungkin. Berbeza dengan kait dengan umum ta'aluk. Umum ta'aluk ni seolah-olah kata, bukan semua benda kena ada, bukan semua mungkinat kena ada. Kalau kita kata ta'aluk umum, ta'aluk kudrat Tuhan, ta'aluk iradat Tuhan umum, bukan makna semua mungkinat kena ada, tak. Setengah je. Yang setengah lagi pada takdir saja. Bukan ada semua mungkinat kena ada, tak. Ada mungkinat yang tak ada. Ada bagi Zaid yang mandu, tak ada. Sedangkan itu mungkinat. Mungkin kan empat, mungkin mewujud ba'dal adam, mungkin ma'lum ba'dal wujud, mungkin sayakun, mungkin sayujad,
Mungkin annallaha ya'lamu lam yujad. Nah, mungkin belaka. Cuma adakah semua benda mungkin itu mesti ada? Tak mesti ada. Ada setengah yang bertakluk dengan kudrat Tuhan, setengah yang bertakluk yang tidak bertakluk dengan kudrat Tuhan, yang mana tak ada. Bukan setengah yang tak bertakluk dengan kudrat Tuhan tu makna orang lain ada kat dia, bukan. Sebab tu dakwah yang kedua ni lazim saja. Faham secara lazim. Betul dia kata? Kerana yang lazim atas ternafi umum sifat itu ialah ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru. Setengah lazim atas ternafi umum takluk sifat tu ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru. Segala yang baru makhluk lah. Dan bermula yang demikian setengah itu, iaitu setengah daripada segala yang baru, iaitu mana? Iaitu kata setengah, iaitu kata ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru tu yang tiada takluk dengan yang oleh segala sifat ini, yang segala sifat kudrat, iradat ila akhirih. Sebab tu dia tak ada, sebab tidak bertakluk lagi, atau memang tak bertakluk. Mamat tak ada sebab apa? Sebab tidak bertakluk kudrat Tuhan lagi, sebab tidak bertakluk dengan iradat Tuhan bahawa dia ada. Maka dia tak ada lah. Tu dari sudut takluk. Dia ada setengah benda baru ada kalau bertakluk dengan sifat Tuhan. Ada setengah benda baru tak ada sebab tidak bertakluk dengan sifat Tuhan. Dan memang tak ada. Bukannya tak bertakluk dengan sifat Tuhan, maknanya benda lain ada bertakluk dengan benda lain, sifat lain, kan? Dan ada pun setengah, yakni setengah perkara yang baru tadi, yang takluk dengan barang tadi oleh sifat ini sifat-sifat Allah yang ada takluk umumnya tu, umum takluk tu. Maka tiada menegah daripada wujudnya setengah ni. Kalau benda tu memang ada, dia akan bertakluk dengan kudrat iradat. Kalau benda tu memang tak ada, bukan kata kalau Zaid tu tak ada, ternafi kudrat Tuhan. Tak, memang tak ada kawan tu. Benda mungkin kan, bukan benda semua mesti mungkin ada. Benda tu memang tak ada. Adakah ternafi iradat kudrat Tuhan? Tak. Yang ternafi kudrat iradat Tuhan ni kalau tak ada satu gapo pun. Tapi kalau ada, makna ada kudrat iradat ilmu hayat. Dah bukan semua benda ada. Tak apa, bukan semua benda takluk dengan dia. Tu. Melainkan bahawa dikatakan bermula fardu itu bersamaan. Bermula fardu yang ditakdirkan itu bersamaan sekalian yang ditakluk. Melainkan bahawa dikatakan bermula fardu itu bersamaan sekalian yang ditakluk. Maka takluk dengan setengah tiada dengan setengah yang lainnya itu tarjih dengan tiada dalil yang menguatkan. Maka lazim atas ternafi umumnya itu ketiadaan wujud suatu daripada segala yang baru ini. Maka hendaklah ta'ammul. Isyarat kepada demikian itu pada dua kias. Kias dah. Tu. Maka takluk dengan setengah tiada dengan setengah yang lainnya itu tarjih. Tadi hilang. Melainkan bahawa dikatakan bermula fardu itu bersamaan sekalian takluk. Fardu mana pula ni? Fardu takdir ke apa? Mana tadi? Kerana jika ternafi daripada suatu hingga akhirnya itu hanya saja keluar natijahnya bagi dakwah yang pertama juga. Kerana yang lazim atas ternafi umumnya itu ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru. Dan bermula yang demikian setengah itu, iaitu yang tiada takluk dengan dia oleh segala sifat ini. Dan ada pun setengah yang takluk dengan dia oleh sifat ini, maka tiada menegah daripada wujudnya. Melainkan bahawa dikatakan bermula fardu itu bersamaan sekalian. Ini payah pula sini. Kerana jikalau ternafi daripadanya suatu hingga akhirnya itu hanya saja keluar natijahnya bagi dakwah yang pertama juga. Kerana yang lazim atas ternafi umumnya itu ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru. Dan bermula demikian setengah itu, iaitu yang tiada takluk dengan dia oleh segala sifat ini. Dan bermula demikian setengah itu, iaitu yang tiada takluk dengan dia oleh segala sifat ini.
Dan ada pun setengah yang ta'aluk dengan dia oleh sifat ini, maka tiada menegah daripada wujudnya, melainkan bahawa dikatakan bermula fardu itu bersamaan sekalian ini ta'aluk. Maka ta'aluk dengan setengah, tiada dengan setengah, yang lainnya itu tarjih dengan tiada dalil yang menguatkan. Maka lazim atas ternafi umumnya itu ketiadaan wujud suatu. Okay, nampak macam dah faham lah. Sekali lagi katanya, kerana jikalau ternafi daripadanya sesuatu hingga akhirnya itu, hasilnya keluar natijahnya bagi dakwa yang pertama jua. Kerana yang lazim atas ternafi umumnya itu ketiadaan wujud setengah daripada setengah yang baru. Kerana lazim, yang wajib atas ternafi umumnya, umum sifat tu, ta'aluk sifat tu, ialah ketiadaan wujud setengah daripada setengah yang baru. Kerana yang lazim atas ternafi umumnya itu ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru. Dan bermula yang demikian setengah itu, iaitu yang tiada ta'aluk dengan dia oleh segala yang sifat ini. Itulah yang setengah tu. Okay. Dan ada pun setengah yang ta'aluk dengan dia oleh sifat ini, maka tiada menegah daripada wujudnya, melainkan bahawa dikatakan bermula fardu itu bersamaan sekalian yang dita'aluk. Maka ta'aluk dengan setengah, tiada dengan setengah, yang lainnya itu tarjih dengan tiada dalil yang menguatkan dia. Dikatakan bermula fardu itu bersamaan sekalian yang dita'aluk. Tak faham ni? Bermula fardu itu bersamaan sekalian yang dita'aluk, maka ta'aluk dengan setengah, tiada dengan setengah, yang lainnya itu tarjih dengan tiada dalil yang menguatkan dia, menguatkan tarjih tadi. Maka lazim atas ternafi umumnya itu ketiadaan wujud suatu daripada segala yang baru ini. Maka lazim atas ternafi umumnya, umum ta'aluk itu ketiadaan wujud suatu daripada segala yang baru ini, maka hendaklah ta'amul. Dan katanya, kerana jika ternafi suatu daripada hingga akhirnya, itu isyarat dengan demikian itu kepada dua qiyah ila akhiriyah. Itu qiyah tu. Dia tak dapat ni. Apa dia ni? Kata ni. Tak dapat. Jika ternafi daripada sesuatu hingga akhirnya itu, maksudnya keluar natijahnya bagi dakwa yang pertama jua. Kerana yang lazim atas ternafi umum, iaitu ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru. Dan bermula yang demikian setengah itu, iaitu yang tiada ta'aluk dengan dia. Mana nak kata ni? Kerana yang lazim atas ternafi umumnya, umum ta'aluk sifat tu, ketiadaan wujud setengah daripada barang yang baru, segala yang baru. Lazim atas ternafi umum ta'aluk, ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru. Okay? Dan bermula yang demikian setengah itu, siapa yang setengah itu? Setengah daripada segala yang baru tu, iaitu yang tiada ta'aluk dengan dia dengan setengah tadi oleh segala sifat ini. Okay. Dan ada pun setengah yang ta'aluk dengan dia dengan sifat itu, dengan dia dengan barang oleh sifat ini, maka tiada menegah daripada wujudnya wujud setengah yang ta'aluk tadi, melainkan bahawa dikatakan bermula fardu itu bersamaan sekalian di ta'aluk. Sini yang jam sini. Apa nak kata ni? Melainkan bahawa dikatakan bermula fardu itu bersamaan sekalian yang ta'aluk. Bermula fardu itu, fardu apa? Fardu takdir. Bersamaan sekalian yang ta'aluk, bersamaan sekalian yang dita'aluk, maka ta'aluk dengan setengah, tiada dengan setengah, yang lainnya itu tarjih dengan tiada dalil yang menguatkan. Okey. Kerana yang lazim atas ternafi umumnya itu ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru. Dan bermula yang demikian setengah itu, iaitu yang tiada ta'aluk dengan dia oleh segala sifat ini. Dan ada pun setengah ta'aluk dengan dia oleh sifat ini, maka tiada menyegah, melainkan bahawa dikatakan bermula fardu itu bersamaan sekalian jadi ta'aluk. Maka ta'aluk dengan setengah, tiada dengan setengah yang lainnya. Kerana yang lazim atas ternafi umumnya itu ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru. Kerana yang lazim atas ternafi umumnya itu ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru. Dan bermula yang demikian setengah itu, iaitu yang tiada ta'aluk dengan dia oleh segala sifat ini. Dan ada pun setengah yang ta'aluk dengan dia oleh sifat ini, maka tiada menegah daripada wujudnya, melainkan bahawa dikatakan bermula fardu itu bersamaan sekalian yang ta'aluk.
maka ta'aluk dengan setengah. Kerana yang lazim atas ternafi umumnya itu ketiadaan wujud setengah daripada setengah segala yang baru. Bermula demikian setengah itu. Nak faham ni tak faham ni? Baru dikatakan bermula fardu itu bersamaan sekadar yang ta'aluk dengan setengah tiada dengan tiada yang lain, tarjih dengan tiada dalil yang menguatkannya. Maka lazim atas ternafi umumnya itu ketiadaan wujud suatu daripada segala yang baru ini. Ginilah. Dia kata, hanya saja keluar natijahnya bagi dakwa yang pertama juga. Kerana apa? Dakwa yang pertama tu yang kata lawin tafa syai'un minal hawadithi lawin tafa syai'un minha lama minha ay minas sifat lama amkana ay yujada syai'un minal hawadithi. Kalau tak ada salah satu daripada sifat yang tersebut tadi, maka ternafilah semua perkara yang mungkin. Sekarang ni natijah natijah qiyah ni untuk dakwah yang pertama saja, iaitu Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sifat ini. Tak ada kaitan dengan ta'aluk umum ta'aluk, tak ada. Lepas tu juga nak. Kerana apa? Kerana yang lazim atas ternafi umumnya umum ta'aluk. Lazim daripada ternafi umumnya umum ta'aluk itu ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru. Kalau benda tersebut, kalau ternafi umumnya umum ta'aluk, kerana yang lazim atas ternafi umumnya umum ta'aluk itu ketiadaan wujud setengah daripada segala yang baru. Jadi segala yang baru tak akan wujud setengah. Sebab apa? Tak umum ta'aluk. Kalau umum ta'aluk akan wujud belaka. Dan bermula yang demikian setengah itu setengah wujud daripada segala yang baru. Apa dia? Iaitu yang tiada ta'aluk dengan dia. Tiada ta'aluk dengan dia, dengan yang tu oleh segala sifat. Siapa yang tak ta'aluk? Iaitu benda yang baru yang tak wujud. Dan ada pun setengah yang ta'aluk dengan dia, dengan barang tadi. Ada pun setengah yang ta'aluk dengan dia, dengan setengah tadi, oleh sifat ini, yakni sifat kudrat iradah ila akhirih ini, maka tiada menegah daripada wujud segala yang baru yang berta'aluk dengan sifat tu. Maknanya kalau kita kata ternafi umum ta'aluk Tuhan, ternafi ta'aluk umum Tuhan, maka akan wujud setengah je lah. Tidak akan wujud semua. Tidak akan wujud semua. Tidak akan wujud semua. Betul? Tadi. Dah yang wujud setengah lagi tu tak akan wujud semua. Tak akan wujud semua. Wujud setengah, tak wujud setengah. Yang wujud setengah tu itu bertakluk dengan sifat yang umum takluk tadi. Melainkan bahawa dikatakan bermula fardu itu, ini fardu takdir kata bersamaan sekalian yang ditakluk. Yang ni semua bertakluk belaka. Semua bertakluk belaka. Maka takluk dengan setengah tiada dengan setengah yang lainnya itu tarjih dengan tiada dalil yang menguatkan dia. Sekarang nak kata tak ada dalil yang mengatakan dakwaan yang kedua, iaitu dakwaan yang mengatakan tak ada dalil yang mengatakan dakwaan yang kedua, iaitu ta'aluk sifat Tuhan umum. Tak ada. Sekadar dalil untuk dakwaan yang pertama sahaja, iaitu mengatakan diri sifat itu ada di Tuhan. Adapun ta'aluk umum tu tak ada dalil. Tidak disebutkan dalil. Sebab apa? Tak kuat. Tak kuat sebab apa? Sebab fardu takdirnya semua sama berlaku. Mungkinat, benda sama berlaku. Boleh ada, boleh tiada. Yang mentarjihkan bahawasanya, nak menunjukkan bahawasanya kalau ada mungkinat itu merujuk kepada umum ta'aluk tu tak kuat. Tak kuat. Dalil dia tak kuat. Nak mentarjihkan kata kalau suatu benda tu ada, suatu benda tu tak ada. Satu benda tu ada, satu benda tu tak ada. Yang mana semua asalnya semua ada je, semua bersamaan. Semua bersamaan. Boleh ada, boleh tiada. Lalu tiba-tiba ada setengah, tak ada setengah yang lain. Mentarjihkan ada setengah daripada setengah yang lain itu tak ada dalil yang kuat menunjukkan bahawasanya kalau ada mungkinat ini menunjukkan umum ta'aluk Tuhan. Kalau tak ada mungkinat ini menunjukkan tak ta'aluk umum Tuhan. Tak ada dalil begitu. Tapi kalau merujuk kepada diri sifat tu, dalil dia jelas, iaitu kalau tidak bersifat dengan sifat Allah Ta'ala dengan salah satu daripada 4 sifat ni, dia tidak ada makhluk, tidak ada perkara mungkin. Tapi nak nisbah kepada nak menunjukkan dalil umum ta'aluknya payah. Kerana apa? Kerana bukan semua benda yang ada. Fardu takdirnya semua ada belaka. Boleh belaka ada, boleh belaka tak ada. Tapi yang sebagainya ada, sebagainya tak ada. Adakah menunjukkan sebahagian saja ada, sebahagian tak ada tu tidak ta'aluk umum Tuhan? Tak. Sebab tu yang mentarjihkan adanya baharu
mentarjihkan. Adanya benda mungkin yang baharu ni nak dalilkan dia sebagai bahawasanya Allah Ta'ala sifat itu umum ta'ala tu tak ada. Payah. Tak kuat. Tak kuat. Lepas tu, maka lazim atas ternafi umum ta'aluk sifat itu ialah ketiadaan wujud suatu daripada segala yang baru ini. Maka lazim atas ternafi umum ta'aluk itu ketiadaan wujud suatu daripada segala yang baru ini. Ini tak faham ni lah. Sini tak faham lah. Dia nak kata apa ni. Wallahu a'lam lah sini ni. Tak tahu ni dia nak kata apa ni. Tak jelas. Tak jelas nak kata apa ni. Tak jelas nak kata apa ni. Apa yang dia nak kata dalil kata ta'aluk umum bagi Allah Ta'ala, dalil bagi kata ta'aluk sifat Tuhan tu tak kuat tu, tak faham nak kata apa. Dia nak kata ke mana tu. Wallahu a'lam. Tengoklah kalau jumpa kita Arab. Ada, tak ada. Tak faham situ. Tak faham situ ya. Kalau ada yang faham boleh lah. Tak apalah. Tak faham sini. Maka hendaklah ta'ammul. Yang hendaklah kamu itu perhatikan. Tu dia buatlah kiyah dia. Dan kata musannif, kerana jikalau ternafi suatu daripadanya, daripada perkara, daripadanya, daripada sifat Tuhan tu hingga akhir kata musannif, itu isyarat dengan demikian kata musannif kepada dua qiyas, yakni dua qiyas istithnai muttasil. Bermula aturan dia. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.